Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak? Semoga semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah hari ini bersama dengan Ustazah Nazawani binti Rusali untuk kita meneruskan pembelajaran kita bagi mata pelajaran pendidikan Islam tahun 5 di bawah bidang ibadah yang bertajuk Iqamah untuk siri yang kedua. Kita sambung daripada tajuk minggu lepas. Okay, sebelum itu, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, yang pertama sekali, Ustazah harap anak-anak dapat mengenal pasti adab sebelum iqamah. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis adab semasa iqamah. Yang ketiga, anak-anak dapat merumus adab-adab selepas iqamah. Dan yang keempat, harapan Ustazah, anak-anak juga dapat mengaplikasikan kewajipan segera untuk menunaikan solat. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita. Baik. Kita lihat dulu, kita kaji dulu apakah perbezaan antara azan dan juga iqamah. Okey. Kita sekarang ni tengah belajar iqamah dan sebelum lagi tajuk iqamah kita telah pun belajar tajuk azan. Okey, dari segi persamaannya kita tahu azan dan iqamah ini ada kaitannya dengan perkara-perkara tentang untuk mendirikan solat. Okey. Yang kita nak kaji sekarang ialah kita nak bincang sekarang ialah antara azan dan iqamah, apakah perbezaannya? Pastinya ada perbezaan. Jika tidaklah nama dia azan ataupun iqamah kan. Jadi azan dari segi pengertiannya, kita tahu, kita dah belajar lafaz tertentu untuk menyatakan, untuk memberitahu bahawa waktu solat fardu itu telah masuk. Manakala iqamah dari segi pengertiannya dan ketika apa kita kena lafazkan iqamah ialah lafaz tertentu yang dilafazkan untuk memberitahu, menyatakan bahawa solat akan didirikan. Itu perbezaan dia. Jadi perbezaan yang seterusnya dari segi lafaz. Jika kita dapat perhatikan, lafaz azan lafaz azan hampir sama dengan lafaz iqamah. Yang membezakan bilangan lafaz setiap baris tu. 2 kali untuk azan, Allahu Akbar untuk iqamah 1 kali. Tengok, itu perbezaan antara azan dan iqamah. Kemudian ada satu lafaz pada iqamah yang tak ada pada azan. Iaitu apa? Ni. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Inilah yang paling nampak, yang paling ketara perbezaan antara azan dan iqamah. Okey, itu dari segi lafaz perbezaan. Yang seterusnya apa bezanya ialah perkara-perkara sunat ketika azan dan iqamah ni. Kalau dari segi dari azan pula, azan kita lafazkan di tempat yang tinggi. Sebab kita nak beritahu solat telah masuk waktu kan. Yang kedua, kena nyaringkan suara yang tinggilah, suara yang nyaring supaya didengari. Yang ketiga, dilafazkan secara tartil. Maksudnya dilafazkan dengan
mendayu perlahan, supaya kita nak ajak orang untuk solat pada waktu yang solat yang ditetapkan tadi. Okey. Seterusnya, apa bezanya dengan iqamah ketika apa? Okey, ketika kita lakukan iqamah ini, lafaz iqamah ini dilakukan ketika mendirikan solat, ketika untuk di tempat nak mendirikan solat. Yang seterusnya, suara ketika lafazkan iqamah tu agak perlahan sebab kita nak panggil orang untuk dirikan solat di tempat itu sahaja. Dan yang ketiga, dilafazkan dengan cepat, hadar. Dilafazkan dengan cepat, tak perlulah mendayu-dayu macam azan tadi. Sebab kita nak dirikan solat kan, nak segera mendirikan solat. Iqamah ni, apa tadi? Untuk memberitahu bahawa solat akan didirikan. Jadi kita sebagai pendengar iqamah ni tahulah apa tanggungjawab kita ialah terus bersiap sedia untuk menunaikan solat. Okey, ni cara lafaz kan. Okey, itu beza dia antara antara azan dan juga iqamah. Okey. Untuk kali ini, yang pertama Ustazah harap anak-anak dapat menepasti adab sebelum iqamah. Ada 4 adab sebelum iqamah. Yang pertamanya ni, suci daripada najis. Mestilah kita suci daripada benda-benda yang kotor dan najis yang boleh menyebabkan solat kita juga tidak sah. Jadi sebelum kita nak iqamah, kita sucikan badan kita bersihkan badan kita daripada najis. Yang kedua, berwuduk. Yang ketiga, adab menutup aurat. Dan yang keempat, orang yang melafazkan iqamah ialah orang yang sama dengan orang yang melakukan azan. Itu adab sebelum iqamah. Ni adab. Kalau nak buat orang yang berbeza boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Orang yang lafazkan iqamah lain pun boleh, orang yang lafazkan azan pun boleh. Ini adab sebelum iqamah. Dapat pahala lah, lagi tambahlah pahala kita kan adab dia. Okey. Kemudian kita nak analisis kan adab-adab semasa iqamah. Apa dia adab-adab semasa iqamah? Okey, yang pertama, dilafazkan di tempat didirikan solat. Itu adab yang pertama. Dilakukan secara berdiri. Okey, nak lafazkan iqamah itu, ketika itu nak panggil orang solat sebab solat nak didirikan ni, lakukan secara berdiri. Peliklah pula kan kalau iqamah secara duduk kan. Okey, lainlah, ada kekurangan upaya ataupun lain-lain. Tapi kalau kita boleh berdiri, memang dilakukan secara berdiri untuk melafazkan iqamah. Okey, yang seterusnya menghadap kiblat. Keempat, dilafazkan dengan suara yang cepat. Okay, tadi saya dah bagi tahu beza kan antara azan dengan iqamah. Dan yang seterusnya dengan nada suara yang rendah. Ini adab-adab semasa iqamah. Jika kalau kita perhatikan, ni semuanya adalah adab-adab ketika untuk orang yang melafazkan iqamah. Jadi apakah pula bagi adab orang yang mendengar iqamah pula? Okey, apa dia? Bagi orang yang dengar iqamah juga perlu menjaga adab. Okey, apa yang pertama? Diam. Diam sebagai tanda menghormati, menghayati apa yang dibaitkan oleh, yang dilafazkan oleh yang melafazkan iqamah tadi. Itu yang pertama adab kita. Yang kedua, menjawab lafaz iqamah. Kita dah belajar minggu lepas lafaz iqamah dan juga jawapan bagi lafaz iqamah tersebut. Itu satu adab, iaitu diam dan juga kita melafazkan jawapan kepada iqamah tadi. Yang seterusnya, apa adab kita lagi? Tidak meninggalkan tempat solat. Ni dengar orang nak iqamah, awak cepat-cepat keluar pula. Jadi itu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Sepatutnya bila iqamah dilafazkan, kita akan ada rasa bertanggungjawab, rasa kewajipan untuk terus segera menunaikan solat di tempat
tersebut. Okey, ni antara adab-adab orang yang mendengar iqamah. Seterusnya, kita tengok, kita rumuskan semuanya kan. Apakah adab-adab selepas iqamah? Okey, secara rumusannya, adab selepas iqamah, kita sebagai yang melafazkan dan juga sebagai yang mendengar juga. Apa adabnya? Yang pertama, membaca doa selepas iqamah. Sebagaimana yang kita belajar juga adab selepas azan. Okey, seterusnya, apa dia lagi? Bersedia untuk menunaikan solat. Kedua-duanya, bagi orang yang lafaz, bagi orang yang dengar kan. Orang yang lafaz takkan nak tinggalkan solat kan. Nak tinggalkan tempat solat pula. Lagilah kena bersedia untuk menunaikan solat. Begitu juga kita yang mendengar iqamah. Okey, ni dah 2 adab selepas iqamah. Baik, mari kita sama-sama berfikir. Sekiranya anda, kita, saya, anda, kamu semua mendengar azan atau iqamah di dalam tandas. Yalah, awak pergi masjid dan awak tiba nak pergi tandas, awak dengar azan. Perlukah kita menjawabnya? Perlu atau tidak? Perlu? Tidak? Okey, jawapannya tidak perlu. Sebagai apa? Tadi saya kata dengar ada adab dia kan. Tapi situasinya sekarang kita berada di dalam tandas. Di dalam tandas dan tidak bolehlah kita menyebut kalimah nama Allah. Ada Allahu Akbar kan. Okay, kita tidak boleh membaca ataupun menyebut kalimah-kalimah yang baik ini. Allah, lebih-lebih lagi nama Tuhan kita Allah di dalam tandas. Jadi tak perlulah kita menjawab iqamah ataupun azan. Tapi jangan pula kita buat bising kat dalam tandas pula. Okey, diam je lah. Cuma tak perlu menjawab azan dan iqamah tadi. Okey, secara keseluruhannya, sebelum kita tamatkan, apa tujuan iqamah? Tujuan iqamah ialah untuk memberitahu bahawa solat kita, solat yang pada ketika itu bakal didirikan. Jadi setiap orang yang mendengar perlulah bersegera dan bersedia untuk menunaikan solat. Jadi apa yang Ustazah harapkan anak-anak dan yang mendengar video ini, bila kita dengar saja azan, bila kita dengar saja iqamah, apa kewajipan kita? Kita dapat aplikasikan dalam diri kita, kehidupan kita seharian untuk segera menunaikan solat. Bukan kita melambatkan solat. Okey, itulah antara tujuan utama yang sebenarnya azan dan iqamah ini dilafazkan, dilaungkan supaya kita lebih bermotivasi untuk terus, untuk cepat-cepat, untuk segera menunaikan solat. Okey, saya harap pembelajaran kali ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran yang lain yang tajuk yang berbeza. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.